Okey, dah pukul 11. Assalamualaikum semua. Kita mula. Waalaikumsalam. Okey, dah boleh mula? Boleh mula ya? Okey, Boleh. hari ini cikgu akan ajar mengenai topik kemahiran menyelesaikan masalah ya. Okey, untuk topik ni dia ada kesinambungan dengan topik semalam. Semalam kita belajar apa? Kemahiran membuat keputusan, betul tak? Siapa yang belum hantar assignment lagi? Okey, boleh hantar lagi sebelum pukul 12 malam ni. Cikgu dah semak lebih kurang 6 PRS. Ya. Okay, Alhamdulillah boleh buat ya. Okey. Kemahiran menyelesaikan masalah ni ada dua ya. Satu, daya tindak bertumpukan masalah. Jika situasi itu boleh berubah, kita panggil teknik ideal. Ideal ni adalah akronim I-D-E-A-L. Okey. Kedua, daya tindak bertumpukan emosi jika situasi itu tidak boleh berubah. Okey, macam mana kita nak bezakan antara masalah ni adalah masalah situasi yang boleh berubah dan masalah ni pula adalah masalah situasi yang tak boleh berubah. Okey, kita tengok kat sini. Situasi boleh diubah. Dia merupakan satu cara penyelesaian masalah menggunakan teknik ideal. Teknik ideal ni adalah teknik yang anda belajar semalam. Semalam kita buat borang pemilihan keputusan kan? Okey, itu kita panggil teknik ideal. I itu bermaksud identification situation Okey, kita akan mendefinasi masalah yang dihadapi. Lepas tu kita senarai, kita jana alternatif-alternatif yang anda boleh fikirkan, yang anda boleh tulis ya untuk menangani situasi masalah tersebut. Dan ketiga, kita timbangkan kebaikan, keburukan setiap masalah alternatif yang kita create tadi, ya, kita timbangkan kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan. Itu kita panggil apa? Menimbangkan risiko. Menimbangkan risiko yang kebanyakan murid tak buat biasanya bila kita buat keputusan. Jadi bila kita ada borang pemilihan membuat keputusan itu, kita boleh nampak dengan jelas alternatif-alternatif yang kita jana tu, kita kena semak satu-satu, kita semak ya. Kita semak sama ada alternatif nombor satu ni apa kesan baik, apa kesan buruk. Alternatif kedua, apa kesan baik dan apa kesan buruk. Dan cikgu harap selepas ni, selepas anda dapat ilmu tentang kemahiran membuat keputusan ini, jadikan tabiat untuk diri sendiri apabila anda berada dalam situasi masalah yang memerlukan anda membuat keputusan. Ingat ya. Dan bila kita dah buat keputusan tu, barulah kita bertanya dengan orang-orang lain mengenai pertimbangan untuk kita buat yang pilih mana satu tu ya. Okey. Jadi bila kita dah pilih satu alternatif untuk dilaksanakan dan kita akan buat tindakan susulan. Okey, yang kedua ialah situasi yang tak boleh diubah. Jadi daya tindak dia kita hendaklah menumpukan kepada cara kita nak tangani emosi dia. Maknanya kalau kita yang mempunyai masalah itu, kita hendaklah terima keadaan tersebut. Kalau kawan-kawan kita ataupun orang yang kita bantu tu, kita kena pastilah masalah dia ni kita boleh berubah ke ataupun masalah ni tak boleh ubah dah. Dia kena terima juga keadaan tersebut Dan dia akan memberi makna yang lain pada situasi itu dan mengendalikan emosi secara positif. Okey. Apa dia situasi tak boleh diubah ni? Kita tengok. Okey. Yang bertumpukan masalah adalah kita kenal pasti masalah. Ingat tak yang semalam cikgu ajar tentang borang pemilihan keputusan tu Orang membuat keputusan. Dia adalah daripada akronim ideal. I itu identification your problem. Kenal pasti masalah. D, describe. Huraikan pilihan yang ada. Jana aja pilihan yang ada. E, evaluate Nilaikan akibat setiap pilihan itu. Kelebihan pada diri, kelemahan pada diri, kelebihan pada keluarga, kelemahan pada keluarga, pada rakan atau apa sajalah kalau ada orang lain yang tidak ada dalam kotak tu, kita create sendiri. Kepada siapa pula? Macam tu ya. Okey. A, bertindak berdasarkan pilihan yang paling baik. Action. Kita ambil tindakan. Lepas kita memilih, mana satu yang kita akan buat
Dan kemudian learn, kita belajar untuk semak semula adakah tindakan yang kita ambil itu benar-benar memberikan kesan yang positif terhadap masalah kita, ya. So untuk penyelesaian masalah bertumpukan permasalahan situasi ini, cikgu dah tak sentuh lagi hari ini sebab cikgu anggap cikgu dah ajar semalam, so itulah dia ya, teknik ideal. Hari ini cikgu akan tumpukan kepada emosi. Bagaimana situasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak boleh diubah. Situasi tak boleh ubah. Jadi kita tidak boleh menggunakan teknik ideal tadi, ya. Faham tak? Okey. Contohnya, terima hakikat situasi tersebut. Kita tafsirkan situasi tersebut dari sudut yang lain. Kita fikir secara rasional dan positif dan mengendalikan emosi dengan positif, iaitu berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai dan berdoa. Kita bersenam ataupun kita melakukan teknik relaksasi. Kerana masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi ini, hendaklah diri sendiri yang mengendalikan untuk memberikan kita ketenangan. Siapa boleh bagi contoh kat cikgu? Situasi yang tidak boleh diubah. Tak boleh ubah. Dah jadi, tak boleh ubah. Jadi dia kena terima. Siapa boleh bagi cikgu contoh? Tolong type dekat bahagian mesej tu. Cikgu nak tengok. Siapa yang boleh bagi cikgu contoh? Assalamualaikum cikgu. Salam. Uh, Okey, contoh Mm-mm. Bagi contoh, mungkin contohnya macam situasi yang tak boleh diubah, macam seorang tu gagal dalam pelajaran dia, dalam satu periksaan itu mungkin dia dapat markah yang rendah, jadi dia kena terima benda tu dan dia kena usaha lagi supaya dia dapat markah lebih tinggi pada masa hadapan. Tapi kan Nik Nurul Ain, itu maknanya benda tu boleh diubah. Maknanya kalau dia buat kerja, maknanya dia belajar betul-betul, lepas ni maka dia boleh baik, betul tak? Itu situasi yang masih boleh diubah lagi. Ini situasi yang tak boleh diubah. Okey, cikgu baca sekejap Muhammad Aiman Hakim, kehilangan ahli keluarga. Betul Dah hilang, tak boleh ganti balik. Damia Rumaisa mempunyai masalah penyakit kronik. Ini pun betul. Dah sakit jantung berlubang. Dah tak boleh dah tak boleh nak buat macam mana dah. Dia menangis tiap-tiap hari, dia sakit jantung berlubang pun anda tak boleh nak tolong dia, ya. Okey. Nur Ain Farhana, kematian ibu bapa. Betul. Dah mati, dah tak boleh dah nak selamatkan balik, ya. Ini 3 contoh yang betul. Okey, ada lagi tak? Ada siapa lagi berbagi kat cikgu? Okey, kita tengok. Jadi, apabila kita kehilangan ahli keluarga, kita kematian ahli keluarga atau kita mendapat penyakit kronik, terima kasih kepada Aiman, Damia dan Nur Ain Farhana, kalau kita yang mengalaminya, kita kena terimalah hakikat situasi tersebut. Dan kalau kawan kita yang mengalami perkara itu, kita hendaklah membantu kawan kita untuk menangani situasi tersebut. Mentafsirkan situasi tersebut dari sudut yang positif dan kita hendaklah mengendalikan emosi tersebut dengan positif. Maknanya kita kena minta dia melakukan teknik relaksasi. Kenapa teknik relaksasi? Kata kalau dia menangis setiap hari, ataupun sampai dia sesak nafas ke, kita kena ajar dia teknik relaksasi dengan bernafas dengan betul. Tahu ya macam cara bernafas dengan betul, cikgu cakap semalam. Tarik nafas, kira 1, 2, 3, lepas tu hembus. Kena hembus melalui mulut. Okey. Kenapa teknik relaksasi ini penting? Sebab apabila mereka berada dalam kesedihan yang amat sangat, mereka boleh macam teresak-esak tu boleh mengganggu sistem fisiologi badan mereka, ya. Dan sekiranya mereka menangis sampai setiap hari selama 2 minggu berlanjutan dalam keadaan kesedihan, mereka boleh jatuh kepada kemurungan, ya. Kita tidak mahu perkara-perkara ini berlaku sebab bila kemurungan ada satu hormon yang akan keluar, ya, dan hormon tu nanti yang akan menyebabkan kamu punya minda tidak boleh berfikir dengan baik, tak boleh berfikir dengan rasional. Ini akan menyebabkan
ada satu ruminasi dekat telinga yang mengatakan, itulah, inilah, kamu tu, ya pasal kamulah jadi macam ni, ataupun aku dah tak ada siapa dah, tak ada siapa sayang kau. Perkara-perkara tu dia akan keluar balik kat telinga dia, ya. Macam tu. Jadi kita PRS, bila kita dah dapat ilmu ni, pertama kita kena pastikan diri kita sendiri dulu, ya. Bila kita berhadapan dengan situasi yang sukar, yang tak boleh diubah, kita sendiri kena relax, teknik bernafas dengan betul, ya. Lepas tu kita kena positif. Macam mana cara kita nak positif? Setiap hari bicara positif kepada diri sendiri, dan kemudiannya sekali melibatkan kematian. Sebagai orang Islam kita kena redha lah, ya. Okey. Lepas tu berdoa semoga ibu ayah atau orang yang tersayang itu diberikan kerahmatan bersama dengan para-para yang solidah salihah, ya, macam tu. Dan apa yang perlu anda buat lagi adalah cuba sibukkan diri sendiri dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kesunyian dan juga fikiran yang asyik berlega-lega tentang perkara-perkara yang anda tak dapat kawal itu, supaya jiwa anda terisi dengan sesuatu yang berfaedah. Contohnya seperti apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Contohnya seperti apa? Muhammad Aiman terlibat kemalangan menyebabkan kecacatan kekal. Betul ya Aiman, katakanlah kawan anda terlibat dengan kemalangan, kaki kena potong, ya. Setiap hari sedih, ya. Masalah itu tidak boleh lagi kita nak ambil kaki lain ganti, memanglah ada kaki palsu, ya. Tapi kita dah tak boleh buat ideal tadi. IDAL tadi yang borang keputusan, membuat keputusan dah tak boleh buat lagi. So kita akan fokus kepada masalah yang bertumpukan kepada emosi. Okey. Boleh cikgu ulang balik soalan? Okey, cikgu tanya, okey, apabila kita nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan emosi, okey, tadi perkara-perkara situasi yang boleh ubah, kita akan guna teknik membuat keputusan seperti yang cikgu ajar semalam yang kita namakan ideal. Tetapi perkara-perkara yang kita tak boleh ubah, kita hendaklah menyelesaikan masalah atau membantu orang itu berdasarkan kepada bertumpukan emosi dia. Okey, jadi apa yang cikgu beritahu tadi adalah sekiranya anda berada dalam keadaan kesusahan, kesunyian dan kesedihan berlanjutan selama 2 minggu, ia akan menyebabkan anda jatuh dalam kemurungan. Jadi apakah perkara-perkara yang anda boleh cadangkan kepada kawan-kawan anda untuk mereka buat supaya kesedihan itu tidak berlanjutan setiap hari sehingga menimbulkan kemurungan? Siapa boleh beritahu cikgu? Ada tak kat sini kawan-kawan dia pun macam tu? Apa yang agaknya yang anda lakukan, ya? Afzal Nur Imanina, bagus. Menyibukkan diri, meluangkan masa dengan keluarga dan rakan-rakan. Okey, ni sebut meluangkan masa. Damia Rumaisa, sibukkan diri dengan perkara-perkara lain. Iza Syahirah, bersukan. Okey, cikgu nak buat rumusan sekejap. Okey, Afza dengan Damia kata menyibukkan diri. Okey, betul Okey, kita panggil teknik itu adalah teknik grounding. Teknik grounding. Apa itu teknik grounding? Teknik grounding itu maksudnya, katakanlah anda suka memasak. Masak tu, anda feel masak tu, maknanya anda pegang barang-barang, anda mengaktifkan, optimumkan kesemua panca indera kita. Mata tengok, telinga mendengar tuntang-tuntang masak tu kan, okey? Hidung merasa bau, mata melihat apa yang kita masak, dan kita ada sentuhan, panca indera sentuhan iaitu panas, sejuk, nampak tak? Jadi apabila kita maksimumkan panca indera kita ni untuk menyibukkan diri tapi buat sesuatu yang kita suka, kita akan dapat shiftkan atau kita pindahkan aura-aura negatif tadi kepada positif. Betul Nik dengan Damia, betul. Kita panggil teknik grounding, Okey. Iza Ashirah, bersukan. Betul. Bersukan dia akan mengeluarkan satu hormon serotonin ke neurotransmitter, cikgu tak berapa ingat. Okey, yang itu akan menyebabkan kita merasa seronok. Dia akan menyebabkan hormon tu mengeluarkan bersukan akan mengeluarkan satu hormon yang akan menyebabkan kita rasa
gembira dan menyebabkan kita rasa damai. Sebab itulah konsep untuk bertenang kadang-kadang mereka kata bersukan, bersenam, ya. Tak kisahlah lompat bintang 10 kali ke, naik basikal walaupun setempat tetapi bersukan. Sebab perkara-perkara ini akan membantu kita untuk shiftkan emosi kita yang negatif ataupun yang dalam kesedihan tadi. Okey. Ada sesiapa lagi yang nak bantu? Okey. Tak ada dah ya? Alright. Kita pergi kepada perkara sini. Okey. Cikgu nak test saja. Kita tengok senario yang cikgu buat kat depan ni. Kita fikir adakah ini ideal iaitu kemahiran penyelesaian masalah yang memerlukan teknik membuat keputusan ideal tadi ataupun berpusatkan kepada emosi. Okey. Baca senario nombor 1 ni. iPad 3. Anda berhajat untuk membeli iPad 3 yang berharga RM1,800. Abang juga berjanji untuk membeli iPad 3 tersebut jika anda dapat keputusan yang baik dalam PT3 nanti. Maaf yang ni cikgu pakai shoot yang nota lama. Tapi anda rasa tak sabar untuk menunggu. Duit simpanan yang dikumpul setiap hari selama hampir 1 tahun tak makan kantin, masih tak cukup. Anda terdesak untuk memiliki iPad dengan segera kerana rakan rapat anda telah memilikinya. Okey, cuba type kat sini. Siapa yang rasa ini adalah kita kena gunakan kemahiran penyelesaian membuat keputusan ke ataupun kemahiran berpusatkan emosi? Ada siapa yang boleh memberikan cikgu jawapan? Ya, Wan Nabila, cikgu nak tahu kemahiran membuat keputusan ni yang mana satu? Kemahiran membuat keputusan, Nur Khair. Okey, membuat keputusan maksudnya ideal, ideal, Damia pun ideal. Okey. Chris, kemahiran ideal. Okey. Isu utama kat sini lah apa? Dia ada masalah tak sebenarnya kat sini? Dia ada masalah ke tak sebenarnya kat sini? Dia ada masalah tak? Apa masalah utama dia sekarang? Ingin memiliki iPad 3 macam kawan rapatnya. Adakah ini masalah? Adakah ini masalah? Adakah ini masalah? Tidak, betul tidak? Ini dia sendiri yang create masalah. Nampak tak? Dia sendiri yang create masalah. Orang yang sendiri yang create masalah macam ini, kita kena tumpukan kepada emosi dia. Emosi. Sebab dia nak sangat. Dia yang create masalah. Duit tak ada tapi dia nak sangat. Okey? Itu maksudnya bertumpukan kepada emosi. Okey. Tak salah kamu sebab senario 1 ini lepas ni cikgu akan ajar teknik berfikiran rasional, teknik berfikiran rasional iaitu di mana kemahiran menyelesaikan masalah yang berpunca daripada diri sendiri. Ya, masalah itu timbul kerana diri sendiri. Okey, kerana fikiran apa yang kita nak dan apa yang bermain di fikiran kita. Okey, kita pergi kepada senario 2. Ibu bapa anda telah berpisah. Anda tak boleh bercakap mengenai hal ini kerana anda malu dan mungkin akan menangis. Anda masih berharap agar ibu bapa anda bersama semula. Ibu bapa anda juga masih tak memberi penjelasan mengenai perkara ini dan bagaimana perpisahan ini terjadi. Anda rasa bimbang mengenai masa depan anda dan adik-adik. Keluarga anda sudah tidak seperti keluarga orang lain. Apakah dia situasi yang kita akan gunakan sekarang? Mari dia. Okey, Nur Wais, kalau anda sebut ideal, apakah sebenarnya alternatif yang anda akan bagi dekat senario nombor 2 ni? Betul. Yang buat emosi, betul. Okey, emosi, betul emosi. Ibu bapa dah berpisah ya. So sekarang kesedihan dia terhadap ibu bapa dia berpisah. Dan dia sedang membayangkan perkara-perkara yang buruk-buruk berlaku kerana ibu bapa dia berpisah. So sekarang ni masalah utama adalah ibu bapa berpisah. Dan kita tidak boleh mengubah perkara itu. Anda tidak ada kudrat pun untuk mengubah supaya mak bapa anda bersama semula, kecuali jika mereka sendiri yang dapat bersama semula ya. Jadi apabila kes
penceraian itu berlaku, pertama sekali anda kena redha dan kemudian barulah kita akan ambil tindakan yang seterusnya. Okey, bagus anda faham. Senario 3. Boleh baca cikgu tak nak baca, kamu baca pula. Dah baca, sila rekod kat situ. Sila type. Apakah anda rasa anda boleh guna ideal ke ataupun ini emosi? Wan Nabilah kata ideal, ideal, ideal. Okey, 5 orang respon ideal. Okey, tahniah, betul Okey, kita pergi ke senario 4 pula. Senario 4. 7 orang kata ideal. Okey, tahniah. Okey, senario 5. Okey, senario 5 ni nampaknya ada yang bagi emosi, ada yang bagi ideal tapi kalau awak dapat mengenal pasti sekarang ni, masalah dia adalah apa? Masalah dia sekarang ni adalah dia mempunyai rakan istimewa yang telah berubah perangainya dan sering mendesak anda melakukan perkara-perkara kurang bermoral. Anda takut anda akan terjebak dengan desakan tersebut kerana anda sudah terlanjur sayang pada teman istimewa ini. Adakah situasi ini boleh berubah? Adakah situasi ini boleh berubah? Sebab sekarang ni dia sayang, dia takut, tapi adakah situasi ini boleh berubah? Ya, boleh berubah. Sekiranya dia boleh berubah, maknanya anda menggunakan teknik ideal. Maknanya buat keputusan, yang pertama, kalau aku tinggalkan teman aku macam mana? Kedua, apakah kesan dia? Sekiranya aku tinggalkan, apakah kesan pada diri? Apakah kesan pada boyfriend aku? Apakah kesan dia kepada keluarga? Kedua, jika tak tinggalkan, apakah kesan pada diri? Apakah kesan pada keluarga? Nampak tak? Sebab sekarang ni bukan dia yang nak dengan orang tu kan. Akhirnya mereka berjumpa dan dah 6 bulan berkawan, menjadi teman istimewa macam tu. Jadi dia masih lagi boleh menimbangkan perkara itu sama idea dia nak teruskan atau tidak. Ya, okey. Sekarang ni cikgu akan ajar teknik kaedah 3 jalur. Ini adalah latihan berfikiran rasional. Kenapa tajuk ni penting? Okey, tajuk ni penting sebab dia adalah kemahiran menyelesaikan masalah tentang perkara-perkara yang kita sendiri yang menyebabkan masalah itu berlaku. Okey, dan maknanya kan cikgu akan ajar bagaimanakah cara anda kena switch anda punya fikiran itu tadi. Yang emosi tadi, ingat tak tadi cikgu ajar latihan berpusatkan emosi adalah perkara-perkara yang situasi itu tidak boleh berubah, iaitu kematian, aksiden tadi semua. Tetapi yang kedua berkaitan dengan emosi adalah masalah yang kita sendiri yang create dalam minda kita. Okey, apakah dia Pernah tak anda create sendiri masalah dalam fikiran anda? Mesti anda tak faham apa maksud cikgu Okey, kita tengok kat sini. Cikgu akan ajar tentang 10 ciri-ciri pemikiran yang tidak rasional yang mengganggu kesejahteraan minda kita yang menyebabkan kita rasa kita bermasalah dan kita ada masalah Okey. Dan untuk teknik ini kita gunakan teknik 3 jalur untuk membantu kita melatih otak kita supaya bila kita rasa kita create sesuatu masalah yang bermain di minda kita, kita dah dapat kena pasti dah. Ini adalah masalah yang aku sendiri create dalam minda dan bukannya masalah sebenar. Apa agaknya itu Okey. Ada 10 ciri. Pertama, berfikiran hitam putih. Kedua, mengeneralisasi berlebihan. Ketiga, fokus negatif. Keempat, menolak secara positif. Kelima, terlalu cepat mengambil keputusan. Keenam, berfikir berlebih-lebihan. Ketujuh, penakbulan emosional. Kelapan, pernyataan semestinya, sepatutnya. Nombor 9, melabel negatif. Nombor 10, menyalahkan personal. Kita tengok apakah dia ciri-ciri perkara-perkara yang tak rasional ini yang menyebabkan kita yang create masalah kita sendiri. Tanpa kita sedar maknanya pada belajar ni baru anda tahu, oh macam ni rupanya. Okey, yang pertama, berfikir hitam putih. All or nothing thinking. Kita sendiri yang menetapkan batasan pemikiran tanpa nilai toleransi. Tiada nilai timbang rasa dan tiada nilai untuk memudahkan sesuatu. Okey. Contohnya macam mana? Kita keliru apabila kita ada dua perkara yang kita nak buat.
Kemudian kita pun bercakap dengan semua orang yang aku ada masalah. Masalah kau apa? Masalah aku ialah aku tak nak buat apa-apa. Biarlah, nak jadi-jadilah. Nampak tak? Itu maksudnya memilih untuk tidak melakukan apa-apa bila dalam keadaan keliru. Sepatutnya bila kita keliru atau kita tak tahu nak pilih mana satu, kita kena buat apa? Ideal tadi kan? Kita kena pilih jana-jana alternatif dan kita akan buat. Tetapi masalah kita adalah bila kita rasa macam aku nak ambil A ke aku nak ambil B ya, aku nak buat ni ke aku nak buat ni. Okey, lepas tu kita jumpa dengan kawan kita, aku tu tak nak buat apa-apalah. Aku malas nak buat apa-apa. Macam tu. Itu maksudnya datang kepada kita lah masalah itu. Kedua, dibohongi oleh seseorang dan tidak mahu percaya orang itu lagi. Ya, mungkin kita pernah ada masalah dengan seseorang ataupun kita ada dalam katakanlah kita buat projek berkumpulan lah katakan kan. Cikgu suruh hantar besok kawan ahli kumpulan anda yang ada seorang tu katakanlah dia sebagai setiausaha. Dia tak bagi-bagi pembahannya dekat anda menyebabkan besok tu bila cikgu minta satu kumpulan kena marah. Jadi bila katakanlah ada tugasan kedua ketiga yang tiba-tiba anda kena satu kumpulan lagi dengan dia, anda dah tak nak dah. Anda kata, aku ada masalah lah. Apa masalah kau? Masalah aku ada satu kumpulan lah dengan Suzana. Suzana tu tak boleh harap tu tak. Dia tu kan, mungkin Suzana tu kali pertama tu je yang dia pernah bermasalah hantar lambat. Tetapi anda dah melabelkan dia sebagai dia bermasalah. Dan apabila anda satu kumpulan dengan dia, anda maksudkan itu adalah satu masalah yang sangat besar ya. Itu maksudnya. Okey. Yang ketiga, dicontoh lagi lah. Saya seorang yang jahat. Contohnya kat sini kan, katakanlah orang pandang anda daripada atas sampai bawah kan. Kau ni selekeh lah hari ni. Dia terus pak dekat anda punya minda. Oh, aku selekeh. Aku selekeh. Jadi kan satu hari tu, bila kawan kata, jomlah kita pergi dekat lalu depan kelas belah sana, buat apa kita nak pergi jalan jauh? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Aku ada masalah ni. Masalah kau? Masalah aku selekeh lah hari ni. Ali kata aku selekeh lah hari ni. So tak boleh, tak boleh, tak boleh. Macam mana ni? Aku nak buat macam mana ni? Aku dah tak ada tempat lain aku nak pergi ni, aku nak kena lebih situ juga, macam mana ni? Tengok nampak tak bagaimana dia sendiri yang create masalah dalam dia punya minda. Okey, siapa boleh bagi cikgu contoh lain selain daripada 3 contoh yang cikgu dah bagi ni? Cuba bagi contoh. Ini antara tugasan yang anda kena buat lepas ni ya, so kena fahamkan betul-betul 10 ciri ni. Anda faham atau tidak? Memikirkan diri tidak sebagus orang lain. Betul. Okey. Apa lagi? Ada lagi tak? Anda faham tak? Jika kan apabila kita sendiri yang bermasalah memikirkan perkara ini, ada tak kita kena buat borang pemilihan keputusan tadi? Kalau kita buat borang pemilihan keputusan tadi, agaknya jadi apa ya? Yang pertama, aktiviti apa kita nak buat? Macam tak nampak, betul tak? Sebab itu bukan satu masalah. Katakanlah masalah itu dia create sendiri, macam tadi cikgu cakap kan. Aku ada masalah lah. Masalah aku ialah Suzana tu dulu satu kumpulan dengan aku, dia tak siap kerja dia. Macam mana ni? Alamak, aku ada masalah lah aku satu kumpulan dengan dia ni. Apakah alternatif yang diambil? Sedangkan masalah tak timbul lagi. Betul tak? Masalahnya adalah pada ketika dulu. Katakanlah anda nak buat situasi pertama, tidak perlu berkumpulan dengan Suzana. Tetapi masalahnya dah telah ditugaskan untuk bersama dengan Suzana. Nampak tak? Jadi pertama sekali kita kena shift pemikiran kita. Apakah perkara yang kita nak bagi tahu pada pemikiran kita ni? Supaya kita merasa tenang apabila kita dapat satu kumpulan dengan Suzana ni. Apa agaknya kita kena cakap dekat dia? Ini adalah latihan pemikiran rasional. Apa yang perlu kita cakap? Pada diri sendiri tau, bukan pada orang lain. Ini adalah latihan pemikiran rasional diri sendiri dulu. Jadi apabila kawan anda ada masalah yang sama, dia bercerita dengan anda dah tahu dah macam mana nak ajar dia supaya fikir tentang sesuatu yang rasional. Contohnya apa?
Contohnya, okey, cikgu bagi contoh kali pertama Suzana telah hantar lambat menyebabkan kami satu kumpulan telah pun dimarahi. Kali kedua ini aku rasa aku boleh saja bagi tugasan lain pada dia ya. Dia mungkin pandai membentang. Jadi perkara-perkara yang sebelum ini kami buat, perkara yang kena memerlukan pembentangan Suzana buat. Nampak tak? So rasa lega tak? Rasa lega kan? Macam tu maksudnya. Maknanya perkara yang belum ada punya soalan lagi, anda dah create dalam minda anda dan anda sendiri juga yang kena shiftkan kata-kata rasional itu kepada diri sendiri supaya ini bukan menjadi satu masalah sebelum anda memulakan lagi tugasan dengan Suzana tu. Faham Okey. Yang kedua, mengeneralisasi berlebih-lebihan. Ha. Ya betul Damia. Mungkin Suzana boleh berubah. Ini ayat yang kita kena cakap kepada diri kita sendiri ya. Okey. Apabila anda meneroka lebih dalam tahap pemikiran negatif anda, melihat sesuatu perkara dan membuat anda yang umum untuk menyalahkan dan mengandaikan secara berlebih-lebihan. Okey. Contohnya, anda bagi tahu pada kawan anda, cikgu suruh aku jadi AJK lah untuk projek account ni. Macam mana ni? Alamak, aku tak nak lah jadi AJK. Aku ni kalau buat kerja mana pernah betul, semua tak betul. Kan? Macam mana aku nak cakap dengan cikgu ni? Aku tak nak, aku tak nak. Nampak tak? Dia create masalah diri dia sendiri. Yang merasakan bahawa dia tak pernah buat kerja dengan betul. Jadi dekat sini kita tidak boleh menggunakan teknik idea tu. Jadi kita menggunakan teknik emosi dan rasional. Agak-agaknya lah kan, katakanlah ini berlaku pada kawan anda, apakah yang anda boleh katakan pada dia supaya dia boleh berfikiran rasional. Maknanya kan anda dah tahu bila skrip macam ni, maknanya dia mengeneralisasi secara berlebih-lebihan. Dia rasa macam, tak boleh buat. Lepas tu, tak layak. Tak tarik diri. Tengok, dia berangkai-rangkai. Sedangkan masalah belum ada. Tak ada masalah pun. Kan? Belum ada. Baru ditugaskan untuk membuat sesuatu kerja akaun dan diberi jawatan ahli jawatan kuasa. Agaknya, apakah yang anda sebagai PRS akan katakan pada kawan anda ini? Cuba anda type kat situ, cikgu nak tengok. Boleh buat ke tak? Kita menggunakan kata-kata apa agaknya wise untuk kita bagi dia semangat? Apakah kata-kata yang boleh kita gunakan ya? Teknik berfikiran rasional ni kita mesti tulis ayat. Ayat yang betul supaya bila kita dengar tu kita lega. Macam tu. Apakah ayat yang boleh kita kata? Ada sesiapa nak bantu? Ada sesiapa nak bantu? Contoh ayat. Okey, contoh ayat. Katakanlah cikgu adalah kamu ya, and then kamu ada kawan, kamu akan kata dengan dia, cikgu nak bagi nama siapa ni? Kawan-kawan nak bagi nama Ahmad pula ya. Okey Ahmad, kamu tidak, kenapa kamu nak nak letak jawatan ya sebagai AJK, kerja pun belum buat ya. Apa kata kita cuba buat tugasan itu dulu, anda buktikan dulu kemampuan anda kerana tak pernah lagi saya tengok anda buat kerja ni, maknanya tentu anda boleh buat. Cuba anda buat dulu. Ya? Nampak tak? Kita bagi dia semangat tetapi menggunakan kata-kata yang betul supaya dia tahu apa yang disebut tadi tu adalah imajinasi dia yang terlebih-lebih. Merasakan bahawa diri tak berguna, merasakan bahawa diri tak layak, ya? Sebab dia beri tugasan. Sebab dia rasa tugasan tu besar sangat untuk dia. Ya? Okey, faham. Nur Ain Farhana minta untuk mencuba dahulu sebelum ready. Betul alright. Awak boleh buat dulu, kalau salah jadikan pengajaran. Damia, okey. Macam tu, nampak tak? Anda perasan tak ya sebagai remaja, perkara-perkara yang datangkan masalah pada remaja kebanyakannya ada perkara-perkara yang anda create sendiri dalam minda anda. Nampak tak So cikgu ajar ni, lepas ni anda boleh kena pasti dah ayat kawan aku ni menjelaskan secara berlebihan ya. So anda dah tahu dah apa yang perlu anda buat Jangan bila dia sebut macam tu anda pergi buat idea pula tahu ya. Idea tu bukan idea tu bila dah berada dalam situasi yang betul-betul memerlukan pertimbangan. Okey, kita tengok nombor 3 pula. Fokus negatif.
Anda memilih satu bahagian yang negatif dan fikir benda itu secara khusus dan mendalam, sedangkan bahagian positif dilupakan ya. Contohnya, anda dikritik oleh seseorang mengenai hasil kerja anda dan anda stres memikirkannya berbanding 10 orang lain yang selalu puji hasil kerja anda. Okey? Jadi anda rasa tiada perkara positif yang anda lakukan hari ini. Contohnya macam mana tu ya? Katakanlah dalam cikgu memberikan banyak contoh kerja-kerja di sekolah ya. Contohnya katakanlah anda kena buat kerja projek ataupun anda buat sesuatu perkara yang memuaskan hati anda sendiri ya. Lepas tu adalah yang A ni puji anda ya, Ahmad puji, baguslah anda buat. Aminah puji, baguslah kau buat. Badul puji, baguslah kau buat. Siti puji, baguslah kau buat. Liha puji, baguslah kau buat. Ada 5 orang puji. Tiba-tiba datanglah ada seorang yang keenam ya, nama dia Johan lah katakan. Macam ni kau buat. Teruk betul lah kau ni. Ni budak tingkatan 1 punya kerja kau ni. Apalah ni. Korang Siti Ahmad apa semua yang sebut bagus tadi ni. Korang ni pun teruk lah. Ini ke taraf korang macam ni buat. Dia masuk dalam minda anda. Johan kata aku buat kerja teruk. Tak ada standard. Anda down. Anda punya minda tidak menyimpan pun tentang 5 orang rakan yang sebut anda bagus tadi. Tetapi minda anda menyimpan kata-kata 1 orang tadi dalam minda anda. Apa efek dia? Efek dia pada emosi yang menyebabkan apabila anda kena buat kerja yang lain, anda akan menyebut macam ni. Tak bolehlah. Aku tak bolehlah buat kerja ni. Kenapa tak bolehlah? Standard aku ni standard tingkatan 1. Siapa cakap? Johan kata standard tingkatan 1. Jadi tak apalah, aku tak nak buat lah. Korang buat lah. Nampak tak bagaimana fokus negatif? Maknanya walaupun 1 orang je yang condemn anda berbanding dengan 5 orang tadi, tetapi anda fokus kepada yang condemn anda itu yang menyebabkan anda dah tak nak dah buat kerja yang sedang anda buat tadi. Nampak tak? Lepas tu, bila cikgu tanya atau kawan lain tanya, kenapa tak sambung? Tak nak lah. Tak bagus. Buat apa nak sambung? Tak bagus. Buang masa je. Nampak tak ya bagaimana anda sendiri yang create masalah anda sendiri tadi ya. Okay. Jadi, ada tak contoh-contoh yang anda boleh bagi kat cikgu? Cuba bagi contoh satu. Fokus negatif yang pernah terjadi kepada diri sendiri ataupun anda pernah lalui sebagai PRS dengan kawan anda yang datang jumpa anda bercerita. Yang mana satu agaknya banyak-banyak cerita tu dah masuk dalam kategori fokus negatif ni. Ada sesiapa boleh cuba type kat situ. Agak susah ke tajuk fokus negatif ni? Agaknya apa lagi? Tapi boleh faham ya, tidak dapat memberikan contoh tapi boleh faham. Terlalu melihat kelebihan orang lain dan tidak melihat kelebihan kepada diri sendiri. Muhammad Aiman Hakim terlalu melihat kelebihan orang lain dan tidak melihat kelebihan pada diri sendiri. Itu bagus. Contohnya katakanlah anda ada 5 orang kawan, okey tak payah 5 lah, 3 orang kawan ya. Yang seorang tu katakanlah dia pandai, selalu periksa nombor 1 sampai 10, yang nombor 2 pun sama ranking 1 sampai 10. Kita ni ranking yang ke 3 ke-60 dalam tingkatan. Jadi kita merasakan bahawa perkara-perkara yang kita buat adalah bodoh. Jadi bila minta pendapat, kita nak pergi makan kat mana pun kita tidak boleh nak menyampaikan pendapat tu. Sebab kita kata, alamak, kalau aku cakap korang nampak macam bodoh. Ataupun kadang-kadang perkara yang anda tahu, macam katakanlah anda pandai dalam seni. Kawan tak pandai dalam seni. Tetapi bila anda nak ajar tu, anda kata, alamak, macam pandai lah pula aku ni. Tengok, so anda tidak boleh bercakap. Maknanya dia telah menyebabkan anda create masalah anda sendiri. Anda kata apa? Anda kata, kawan-kawan aku pandai, aku ni tak pandai. Susahlah macam ni kawan orang pandai, nak bercakap pun tak boleh. Sebab nanti mesti diorang yang conquer.
Macam tu. Itu adalah perasaan kita saja. Sekiranya dia memang tak nak kawan kita, dah lama dia ada tinggalkan kita, betul tak? Tetapi kawan kita itu masih ada berada bersama kita kerana anda adalah kawan dia. Tetapi perkara-perkara yang ada create masalah di fikiran anda menyebabkan anda sendiri akan tersentak apabila ada perkara yang mereka tak setuju dengan pendapat anda, sedangkan mungkin perkara itu betul, mereka tak setuju, tapi kita yang fokus negatif, kita yang create masalah itu pada diri kita. Okey. Nik Nurul Ain merendahkan diri sendiri tapi sebenarnya kita banyak kelebihan diri tetapi dari sudut yang lain. Okey. Nik Nurul Ain maknanya bila kita ada kawan yang macam ini, kita kena bagi dia tahu, suruh dia tulis. Apakah kelebihan anda yang lain? Anda tak pandai dalam akademik tapi mungkin anda pandai bersukan, pandai co-curriculum. Kita kena bantu dia untuk positif kelebihan yang ada pada diri dia. Dan kita kata dengan dia, sila fokus kelebihan anda berbanding fokus kepada negatif anda supaya ia tidak memberikan anda satu masalah dalam berkomunikasi dan berkawan dengan kawan-kawan ya. Itu. Terima kasih. Okay, kita tengok nombor 4. Menolak perkara positif. Anda menolak perkara-perkara positif dan tidak pernah memberikan reaksi. Biasanya orang berfikiran negatif seperti ini tidak mudah memuji dan menganggap remeh kebaikan orang lain. Ini terbalik dengan tadi Yang nombor 3 tadi dia fokus negatif aja. Okey, walaupun ada 10 orang bercakap tentang positif, tetapi yang nombor 4 ni dia menolak pula perkara-perkara positif yang berlaku kepada orang lain. Contohnya macam dia bermasalah pada diri dia. Contohnya macam dia kata, alamak, si siapa ni, Zakwan tu dapat anugerah penulis karangan terbaik. Karangan macam tu pun dapat baik. Aku lagi baik patutnya. Jadi apa yang timbul? Tak puas hati kan? Tak puas hati. Jadi bila orang macam ni, dia jumpa dengan kawan dia kata, Zakwan tu menang. Kenapa dia menang pun aku tak tahu. Kan? Ini tak adil macam ni. Aku yang sepatutnya menang. Lepas tu dia pun bercerita dengan orang lain pula. Macam buat satu kabar angin lah, bagi tahu bahawa karangan dia lagi baik tu yang sepatutnya dipilih tapi tidak terpilih. So apakah masalah yang di-create sekarang? Pertama, sama ada dia create masalah hubungan dia dengan Zakwan itu sendiri yang menyebabkan orang lain terfikir, Zakwan ni dapat karangan terbaik sebab pilih kasih ke? Awak nampak tak ya? Macam mana orang yang menolak perkara positif ini, dia boleh mencipta masalah kepada diri dia dan juga kepada orang lain macam tu. Okey. Kelima, terlalu cepat ambil keputusan. Fikiran anda secara sewenang-wenangnya tanpa menyelidik secara mendalam membuat kesimpulan bahawa seorang sedang melakukan perkara negatif terhadap anda. Ini dengan mudah anda membuat ramalan tentang perkara buruk yang akan berlaku. Ya, okey. Contohnya anda nak sangat tengok wayang kan? Nak sangat tengok wayang, cerita apa cikgu pun dah tak tahu cerita apa sekarang kat wayang. Okey, cikgu tak cerita wayang. Okey, anda ajak 3 orang kawan baik anda nak pergi tengok wayang. Tapi boleh pula tiba-tiba serentak 3 tu cakap tak boleh tak boleh. Jadi anda terus jump to the conclusion anda kata anda buat conclusion dah sendiri. Kalau aku yang ajak cepat je tolak. Kalau orang tu ajak boleh pula. Itu anda buat keputusan sendiri. Jadi apa masalah dia? Masalah dia adalah anda mengatakan pada diri, lepas aku tak nak ajak lagi. Kalau aku ajak, mesti tak nak pergi lagi. Nampak tak? Bagaimana dia cepat membuat keputusan terhadap tindakan orang lain pada dia tu, menimbulkan masalah pada diri dia sendiri. Dia memikirkan bahawa orang tak suka dia, orang tu tak suka dia, orang ni tak suka dia, macam tu. Jadi dia bila berjumpa dengan PRS, dia kata tak ada orang yang nak baik dengan aku, tak ada orang nak memahami aku, macam tu ayat biasanya keluarlah kat situ anda kena rasionalkan dia balik. Okey.
Ada sesiapa boleh bagi cikgu contoh lain? Tak kisahlah hubungan dengan keluarga pun boleh, hubungan dengan apa? Dengan kawan-kawan dalam kelas pun boleh, luar kelas pun boleh. Apa lagi? Okey, tak apa. Cikgu harap mesti aku seorang yang asyik malam. Okey, boleh juga ni. Tengok situasi contohnya seperti apa ni? Ah, Still bagi cadangan tentang tajuk yang ingin dibentangkan, tapi semua tolak. Siti, okey. Siti bagi cadangan tentang tajuk yang ingin dibentangkan, tapi semua tolak. Rasa diri ni pandai. Hmm. Okey, okey. Rasa diri tak pandai. Baru betul. Cikgu macam confuse kejap. Kenapa diri ni pandai? Okey. Wan Nabilah ya, ayat Wan Nabilah ni dalam kerja, nak buat kerja projek ni, dia bagi cadangan satu, orang tolak. Bagi cadangan dua, orang tolak. Sampai lima dia tolak. Lepas tu dia pun terus diam. Tak apalah. Tak nak bagi cakap apa-apa lagi lah lepas ni. Sebab semua cadangan aku ni, cadangan orang tak pandai kan. Lepas tu, bila dia sentap, selepas-selepas tu, bila ada projek apa-apa lagi pun, dia diam, dia tak nak bagi cadangan. Lepas tu nanti dia akan mengadu dekat orang lain, aku ada masalah lah dengan kumpulan aku. Kenapa kumpulan aku tak suka aku? Itu ayat dia sebenarnya. Kan? Padahal tak ada siapa pun cakap tak suka dengan dia. Orang cuma menolak cadangan yang diberi. Betul tak? Tapi selalunya kita buat keputusan, kita buat apa ni, kesimpulan, alamak aku kena kumpulan dengan tu lah, kumpulan dia orang lagi lah. Dia orang tu dah tak suka aku. Nampak tak macam mana kita sendiri yang create masalah. Okey, terima kasih. Hanis Zakirah. Orang sering mengarah kita buat kerja, tapi kita terus berfikir macam, oh, aku senang dibuli. Kalau bab-bab macam ni, semua gunakan aku. Contoh yang baik hadis. Ada setengah orang ya, dia memang berpotensi, memang talented, memang kita nampak ciri-ciri kepimpinan dia. Ya, menyebabkan kalau dalam kelas tu cikgu suruh dia, cikgu A suruh dia, cikgu subjek ni suruh dia, ya, lepas tu kawan-kawan pun sikit-sikit suruh dia. Tetapi dia merasakan bahawa aku ni macam kena bully je, semua aku, semua aku. Lepas tu dia rasa down sendiri sebab dia rasa macam penat sebab tolong orang apa semua. Tetapi dia sebenarnya boleh shift perkataan itu menjadi positif. Apabila banyak kerja yang aku lakukan, aku lagi banyak pengalaman. Nampak tak? Ya, apabila aku banyak kerja yang perlu lakukan, aku nak bagi tahu pada cikgu lah, apa ni, yang kerja-kerja macam ni aku nak buat setakat ni, yang ni aku nak buat setakat ni. Tapi masalah kita adalah kita tak pernah bagi tahu. Jadi bila kita tak pernah bagi tahu, kita pendam dalam hati kita ni dibuli, kita ni dibuli. Padahal orang lain tak tahu bahawa kita rasa macam tu. Orang lain mungkin rasa seronok bila dia suruh kita buat sebab dia tahu kita ni boleh diharap. Dan sebenarnya itu adalah satu penghargaan ya, bukan buli. Jadi macam mana kita menerapkan perkara itu dalam minda kita secara positif dan bergerak supaya ia bukan menjadi satu masalah kembali kepada diri kita ya. Damia Rumaisa, mak selalu minta buat kerja rumah, rasa macam mak tak sayang. Ya. Itu antara ayat-ayat ya, di mana kita jump to the conclusion yang banyak kerja maksudnya banyak tak sayang. Adik yang goyang kaki tu mak sayang. Macam tu ya. Betul terima kasih Damia. Okey. Adik baik lain tak tahu buat apa-apa. Okey. Cikgu selalu dapat juga tahu macam ni punya apa kata-kata. Agaknya kan kalaulah ada kawan anda yang jumpa anda dengan kata-kata macam ni, agaknya apa perkara pertama yang anda boleh bagi tahu pada dia? Lepas kita dengar masalah dia lah ya, okey, sebagai pihak kita kena dengar dulu masalah dia. Lepas tu apa yang kita boleh bantu bila dia dah start condemn mak dia. Mak aku tak sayang aku, mak aku ni teruk, mak aku ni macam tu. Okey, apakah kata-kata rasional yang boleh anda bagi pada kawan anda untuk menurunkan dulu dia punya kemarahan tu? Ah, Cuba kita create apa agaknya. Okey, mungkin mak nampak kelebihan ni dalam buat kerja-kerja rumah. Kalau dia seorang anak sulung, kita boleh katakan itulah Tuhan mengurniakan, menganugerahkan anda sebagai anak sulung ya. Sebab anak sulung ni kita tahu penyabar, dapat banyak pahala kerana membantu orang lain ya.
Kalau kita cakap macam tu kat kawan-kawan kita, rasanya macam kawan kita boleh senyum balik tak? Ya, kita jangan bagi api tu macam, mak kau ni memang kan teruk lah mak kau ni. Kita jangan macam tu pula, kita sama-sama pula membuat keputusan untuk dia ya. Jangan macam tu ya. Okey, terima kasih. Kita tengok nombor 6 pula. Berfikir secara berlebih-lebihan. Anda melebih-lebihkan pentingnya masalah dan kelemahan anda, atau anda terlalu memperkecilkan pentingnya kualiti yang dikehendaki. Keadaan tidak seimbang di dalam pemikiran juga boleh mengakibatkan seseorang melupakan sudut-sudut lain yang semestinya mendapatkan perhatian yang sama. Penyakit jiwa seperti fobia terhadap sesuatu termasuk dalam jenis ini. Okey, ini contohnya. Okey, dia tengah main bola, kan. Lepas tu tiba-tiba dia jatuh. Jatuh malu lah kan. Okey, bila dah malu tu, dia pun macam marah-marah. Dia kata, ish, teruk betul lah padang ni apa-apa semacam dia marah. Lepas tu, dah lah dia dah marah kepada orang lain. Lepas tu dia condemn diri dia pula. Dia kata apa? Teruk lah aku main, malu betul. Ish, nampak sangat aku tak pandai, macam mana lah aku boleh masuk kumpulan ni. Dia asyik memberikan kata-kata negatif kepada diri dia. Lepas tu nak menyakitkan lagi hati dia sendiri, dia pun puji orang lain. Tengok tu, Ahmad main terror betul. Mesti semua tertumpu kat dia je. Aku tahulah aku ni teruk. Nampak tak bagaimana fikiran yang berlebih-lebih tu akan create pula masalah pada diri dia. So lepas tu dia akan berjumpa pula dengan kaunselor ataupun kawan dia akan kata, aku dah tak naklah lagi main bola. Kenapa? Tak boleh lah, aku tak boleh main bola lagi. Aku teringatlah yang aku jatuh tadi, aku malu lah. Lepas tu boleh pula aku dah jatuh, si Ahmad tu pula boleh tunjuk skill lagi hebat. Lagilah aku malu. Aku tak nak dah main. Anda nampak tak bagaimana murid itu tadi dia sendiri create masalah pada diri dia sebab dia sendiri rasa teruk, dia sendiri yang nak letak jawatan sebagai pemain bola tu. Nampak macam tu. Sedangkan coach tak marah. Ya, ahli pasukan semua tak marah. Semua macam tolong angkat ke apa, tapi bagaimana dia create berfikir lebih-lebih tentang apa yang berlaku pada hari itu hingga menjadikan satu masalah pada diri dia sendiri ya. Itu contoh dia. Ada sesiapa boleh bagi cikgu contoh yang lain? Dia lebih-lebih tentang kelemahan dia dan dia memperkecilkan diri dia sendiri. Lepas tu dia puji orang lain pula. Kalau accident lepas tu trauma cikgu, ya betul ya Nur Uwais, sebab itu berfikir berlebih-lebih ini macam cikgu sebut tadilah, penyakit jiwa seperti fobia terhadap sesuatu termasuk dalam jenis ini ya, terutama sekali trauma lah. Jadi apa yang kita patut buat adalah sewaktu perkara itu berlaku dan dia trauma hingga menyebabkan dia jadi macam tu, anda kena memberikan kata-kata positif kepada diri dia. Ya, mungkinlah dia tidak akan masuk dalam padang untuk tempoh 2-3 bulan, tetapi anda jangan biarkan kawan anda merasakan bahawa perkara yang dia malu tu akan membebankan dia sehingga dia mati. Tak tahu. Maknanya anda boleh pujuk dia, kata, okey, katakanlah dalam masa 2 minggu kemudian anda bawa dia kat tepi padang. Tengok macam mana orang bermain kat padang. Tengok macam mana orang yang jatuh lepas tu boleh bangun balik. Tengok macam mana orang yang patah terseliur ke apa, orang tu bangun balik. Maknanya kan jadikan kisah-kisah yang kejayaan itu sebagai motivasi untuk dia untuk melupakan perkara-perkara yang dia fobia tadi. Ya, orang fobia ni kunci kata dia adalah dia malu. Kunci kata dia malu, dia takut. Malu takut, malu takut. So kawan rapat dia, keluarga dia yang sentiasa bagi dia sokongan ya bahawa perkara ini bukanlah memalukan. Jatuh, semua orang jatuh ya. Sebab kita ni bukannya Superman. Kita memang akan jatuh. Tetapi apabila kita tidak menangani perasaan malu kita tu, sampaikan kita bila nak berjalan pun kita pandang bawah, semakin lama malu itu akan tebal macam batu-batu tebal. So bila tebal-tebal banyak macam tu, dia akan jadi trauma. Maknanya dia dah tidak mahu pergi ke padang sebab dia akan lagi bertambah malu. Nampak tak maksud cikgu So, faham Wais Okey. Damia Romaisa buat pembentangan, tiba-tiba tersasul. Takut rakan kelas yang lain akan ingat dan mengejek.
Tapi kat sini takut tersasul. Maknanya belum dapat pembentangan belum? Buat pembentangan tiba-tiba tersasul. Oh, okey, okey. Maksudnya, maksud Damiah kat sini lepas tu dia dah tak nak dah. Dia dah tak nak bentang lagi. Macam tu ya. Okey, bagus Muhammad Aiman Hakim, kawan-kawan tak bagi reaksi bila kita dah habis buat pembentangan. Lepas tu kita punya pembentangan ni terus. Bagus Aiman ya. Perkara-perkara yang anda sebut ni adalah perkara-perkara yang biasa berlaku pada anda, betul tak? Ya. Cikgu pun kalau cikgu buat sesi kaunseling ya, hampir 50 hingga 60% murid sebenarnya mereka sendiri yang create masalah di minda mereka yang menyebabkan mereka menjadi stres. Ya, masalah-masalah itu mereka create. Jadi dengan ilmu yang cikgu ajar ini, cikgu harap bila anda sendiri rasa macam tu, anda tengok yang mana satu yang cikgu ajar tadi, nombor satu ke, nombor dua ke, nombor tiga anda sendiri kena duduk, anda kena kenal pasti adakah anda ni bermasalah dari segi situasi atau anda sendiri bermasalah dari segi emosi anda mempunyai pemikiran yang tak rasional. Seronok tak pelajaran hari ini? Seronok kan? Okey. Jadi kan Muhammad Aiman, jadi bila kita dah terfikir macam ni, kita rasa dalam kelas tu jadi macam pendiam sekejap kan. Kita macam duduk, kita macam pendiam sekejap, macam melayan fikiran kita kan. Sebab itu pemikiran manusia ni boleh dilatih. Kita nak pandai bersukan, nak jadi peluru berlari yang hebat, kita berlatih berlari. Ya, kita nak jadi nak akademik cemerlang, kita nak dapat matematik A lah, katakan A+. Kita buat latihan matematik, betul tak? Buat latihan sampai dapat A. Macam tu juga dengan minda kita. Kita tak nak negatif, kita tak nak toksik, kita tak nak span dalam kita punya minda tu fikir negatif. Jadi, kita lah yang kena latih. Kita latih, setiap hari latih pemikiran kita itu supaya dia bercakap sesuatu yang tidak memberikan masalah kepada diri kita balik. Kita kena latih dia. Ya, otak minda manusia ni boleh latih. Jadi, bila kita latih tu untuk apa sebenarnya? Untuk kesejahteraan emosi kita. Kita berlatih lumba lari sebab nak kesejahteraan fizikal, nak jadi pandai, ya, bersukan. Kita baca buku banyak-banyak sebab kita nak baca, nak pandai dalam akademik. So, otak kita ni kita latih. Latih cakap perkara-perkara yang boleh merasionalkannya untuk membantu kesejahteraan mental. Faham Okey. Hanis Zakirah. Dia dapat markah subjek matematik paling rendah dalam kelas, lepas tu dia banding-bandingkan diri dia dengan orang lain yang dapat markah lebih tinggi dari dia sendiri. Ni selalu macam tu ya. Lepas tu nanti down seorang-seorang. Dia kata, belajar sama-sama tapi macam mana markah aku boleh rendah lagi? Dia orang ni menipu ke apa ya? Betul rasalah macam, bodoh betul tak nak lah pergi group study lagi. Bukannya boleh bantu pun, bantu dia orang je. Aku maka macam ni juga, nampak tak? Lepas tu anda pun mengasingkan diri dari kawan anda. So anda create masalah sendirilah. Lepas tu anda jumpa kaunselor, anda kata, cikgu saya tak pandai. Saya belajar group study tapi markah mereka lagi tinggi daripada saya. Saya rasa diorang tu sebenarnya study di luar yang tak ada sama. Mesti saya tak ada, diorang study cikgu. Patutnya kita kalau group study sama-sama lah cikgu kan. Tapi diorang study sendiri lah tu cikgu. Mesti ada benda yang diorang tak ajak saya cikgu. Lepas tu tengok markah lebih tinggi dari saya. Tu anda berlebih-lebih pula fikir macam tu. Sedangkan bila kita cek, diorang tak tinggalkan anda pun ya. Tak ada siapa pun tinggalkan anda. Cuma markah anda lemah mungkin kerana anda kena usaha jugalah secara individu, bukannya boleh bergantung pada kumpulan saja ya. Okey. Kita pergi kepada nombor 7. Penakulan secara emosional ya. Anda berandaian bahawa emosi anda yang negatif selalu mencerminkan perkara yang benar-benar akan terjadi ya. Ini jarang berlaku lah, tetapi ada juga kes yang berlaku ya. Contohnya macam saya rasa sedih je hari ini cikgu. Kenapa awak rasa sedih? Kan? Tak tahu cikgu, semalam saya gaduh dengan boyfriend saya, contohnya lah ya. Lepas tu kawan saya kata dia jumpa boyfriend saya tu dengan kawan saya yang perempuan dekat perpustakaan. Betul lah tu cikgu. Saya rasa sedih sebab saya kena tinggal lah cikgu macam tu. Nampak tak ya? Pandai-pandai buat keputusan sendiri macam tu. Ataupun katakanlah dia nak pergi dia tengah nak buat keputusan nak ikut lawatan ke tak nak, lepas tu dia emosi dia rasa macam kalau aku nak pergi lawatan tu nanti kita orang 3 orang,
Raja, Sofia, Fazana. Kita orang 3 orang. Nanti aku nak duduk dengan siapa? Nanti Raja mesti duduk dengan Fazana. Alamak, tak naklah macam ni pergi, tak ada kawan nak duduk dalam bas. Nampak tak? Nampak remeh kan? Tapi itulah dia sebenarnya yang berlaku ya. Anda yang create masalah. Lepas tu nanti cikgu akan tanya, kenapa tak pergi lawatan sambil belajar ni? Awak wajib pergi, awak kan AJK. Anda pun tak nak ceritakan masalah sebenar. Anda beritahu kawan-kawan anda bahawa tak sihat lah itu apa semua. Tapi anda rasa sedih. Macam itulah kita yang create masalah dalam hidup kita sendiri. Okey. Nombor 8. Perkara-perkara yang kosong 8 adalah satu ciri-ciri yang paling popular yang menyebabkan anda terjebak dalam pelbagai masalah ya. Pernyataan semestinya, penggunaan kata semestinya, perlu, sekejap cuba tekan. Okey. Penggunaan kata semestinya perlu dengan harapan sesuatu menjadi seperti yang anda harapkan boleh mengakibatkan anda putus asa dan kecewa ya. Okay, contoh masalah. Ini semua salah aku. Sepatutnya aku temankan Aminah balik sekolah tadi. Kalau tak, kejadian ragut pada Aminah tak akan terjadi. Aku takut nak balik rumah. Mesti mak marah aku. So, dia create masalah pada diri dia sendiri. Sebab dia rasa aku sepatutnya, ya, aku semestinya balik dengan Aminah. Ya, anda memang balik dengan Aminah setiap hari. Cuma pada hari itu anda tak dapat balik dengan Aminah sebab anda ada kerja lain ya. Tapi anda dah meletakkan pernyataan semestinya itu menyebabkan anda rasa masalah itu berpunca dari anda ya. Contohnya apa lagi? Contohnya, okey, adik terjatuh ataupun aksiden ke apa kan? Aku ni kakak, patutnya aku yang jaga adik aku betul-betul. Tengok dia dah aksiden macam ni. Aduh, ni semua salah aku ya. Aku tak jaga dia betul-betul. Ya, sebenarnya anda seorang kakak yang baik. Anda dah jaga dia dah nak dekat 10 jam, 12 jam main depan mata anda ya. Tiba-tiba anda nak pergi tandas je, anda pergi tandas kejap, lepas tu tiba-tiba masa tu lah dia anda terjatuh ke ya, daripada dia panjat meja dia jatuh ke debuk, dia jatuh. Lepas tu dia mendatangkan masalah pada diri anda sendiri. Anda rasa ada kakak yang tak berguna ya, macam tu. Sedangkan ibu bapa ni tidak menyalahkan anda pun ya. Maknanya kesan daripada fikiran anda tu yang merasakan bahawa aku patut macam ni, aku patut macam ni, mendatangkan masalah kepada diri sendiri ya. So kalau anda ada kawan yang macam ni, apakah perkara sepatutnya anda bagi tahu pada dia ya. Kita kena shift pemikiran yang tak rasional. Kita panggil pemikiran tak rasional ya. Maknanya anda sendiri yang create masalah anda itu sendiri, bahawa anda seorang yang teruk tanpa sesiapa pun mengatakan anda teruk, dan itu menyebabkan anda bermasalah pada diri sendiri ya. Okey. Siapa nak tolong cikgu? Apakah skrip-skrip yang biasanya kawan anda sebut ke anda yang anda merasakan bahawa dia ni mempunyai KPI dia sendiri yang dia kena buat, yang menyebabkan kalau dia tak buat, dia yang mendatangkan masalah pada diri dia sendiri. Apa dia agaknya? Cuba mesej cikgu, nak tengok boleh buat ke tak. Yang apa ni, murid-murid yang memang terlalu menetapkan matlamat, contohnya macam aku mesti periksa nombor 1, aku mesti periksa nombor 1. Jadi bila tiba-tiba dalam ujian kata dia periksa nombor 2, dia mendatangkan masalah pada diri dia sendiri. Sebab apa? Dia rasa dia buat tak bagus, jadi dia pun stres, dia pun tak nak pandang orang dapat nombor 1 tu, macam tu. Ya, itu maknanya dia create masalah dia sendiri. Tetapi sekiranya dia dapat nombor 2, tetapi dia menjadikan orang nombor 1 tu idola dia dengan sentiasa bertanya, sentiasa memperbaiki diri dia, maknanya dia positif, itu bagus, kita panggil eustress, maknanya membantu dia menyelesaikan masalah dia yang rasa cemburu dan dapat nombor 2 ni dengan cara yang positif. Tetapi apa yang cikgu ajar hari ini adalah pemikiran rasional. Maknanya sekiranya dia dapat nombor 2, walaupun setiap kali dia pasti dapat nombor 1, sebab dia dah letak target tu, aku mesti dapat nombor 1. Tiba-tiba dia dapat nombor 2 kan, dia terus menjadi masalah pada diri dia. Dia tak nak cakap dengan orang, dia nak mengamuk dengan orang. Yang itu maknanya anda kena bantu dia berfikir secara rasional
supaya dia sejahtera kepada emosi dan juga kepada minda dia ya. Kalau dia positif tak ada masalah. Maksud cikgu sekarang kalau dia negatif. Siapa boleh tolong cikgu? Kalau dia tak datang kelas tambahan setiap hari, dia akan kedudukan terakhir dalam kelas walaupun dia berjaya. Kalau dia tak datang kelas tambahan setiap hari, faham. Okey, maksudnya macam ni ya, Damia, terima kasih ya. Kawan Damia ni, dia akan datang je kelas tambahan. Dia tak nak langsung escape kelas tambahan walaupun ada perkara emergency yang perlu berlaku. Kan, walau kata kalau tiba-tiba ada perkara yang lebih penting yang dia patut escape kelas tambahan, dia tak mau sebab dia jadi macam kalau aku tinggalkan kelas tambahan ni nanti markah aku akan menyebabkan aku dapat markah terakhir. Jadi tapi dia asyik membebel dekat anda dia kata macam aku ni macam mana ni adik aku seorang ni kat rumah ni, mak aku ni tak balik lagi, aku kena balik cepat, tapi tak boleh, aku tak nak pergi kelas, aku kena pergi kelas tambahan, tak apalah adik aku tu dia makanlah apa-apa nanti. Tapi dia asyik membebel dia macam tu dengan anda itu maksudnya dia sedang create masalah. Dan anda pun nak belajar dan anda sedang membantu dia juga untuk dia rasional terhadap apa yang sepatutnya dibuat ya. Setakat satu kelas tambahan saja anda boleh tinggalkan, nanti aku tolong kau bagi nota-nota. Aku takkan tinggalkan pun satu nota untuk kau, aku akan bagi pada kau. Nampak tak? Orang yang macam ni, dia create masalah dia sendiri, jadi tugas anda memberikan dia rasional agar memberikan dia kelegaan supaya dia boleh tidak create masalah itu. Okey. Hanis Zakira, patutnya aku tak perlu minta tolong kau tadi kalau aku tahu kau ni susahkan aku je. Okey, ini pun sama ya Hanis Zakira ya. Ini pun antara ayat-ayat yang popular. Maknanya dia nak minta tolong. Tapi bila minta tolong, benda tu pula menyusahkan dia. Jadi siapa yang stres sekarang? Kita yang minta tolong tu yang stres kan. Jadi kita pun bercerita dengan orang semua, bercerita cerita dengan semua orang. Dia kata, aku ni ada masalah lah dengan si Ahmad tu. Aku harapkan dia. Lepas tu dia ni susahkan aku balik. Lepas tu aku pula yang kena buat semua ni. Jadi anda pun membebel macam tu ya. Sebab anda merasakan bahawa dia sepatutnya tolong anda. Jadi kalau anda dah dapat kawan macam ni, anda akan kena bagi tahu lah dia kan. Anda kena bagi tahu yang sepatutnya bila kita minta tolong daripada orang tu, kita memang harapan kita tu memanglah tinggi kan. Tetapi kita kena ada harapan pada diri sendiri juga. Maksudnya kita kena membantu juga sedikit sebanyak supaya bila harapan kita tu tak capai apa yang kita nak, dua-dua tak sakit hati, dua-dua yang tak create masalah. Apa yang akan create masalah lepas ni adalah kita rasa tak nak kawan dah dengan kawan kita tu sebab dia menyusahkan kita kan. Tapi kalau kita kurangkan sikit kita punya expectation tu, macam kita kata okey aku nak minta tolong daripada Ahmad dah, tapi tak apalah Ahmad dapat tolong aku sikit pun jadilah. Daripada kualiti tu yang anda harapkan 10 tu, anda mengharapkan kualiti 2 atau 3 macam tu. Supaya bila dia dapat buat yang 2, 3 tu, kita rasa kita masih lagi boleh berkawan dengan dia. Kita boleh kawal emosi kita dan kita boleh kawal rasional kita ya. Okey. Nombor 9, melabel diri secara negatif. Label-label yang negatif berupa gelaran buruk atas sesuatu perbuatan. Contohnya, lama aku terlupa lah menyiapkan laporan. Apalah aku bodoh sangat ya. Macam tu. Ataupun contoh masalah, aku nak letak jawatan lah sebagai ketua pengakap. Aku tak dapat siapkan projek yang diberi. Mesti anak buah aku malu dapat ketua macam aku. Aku nak pergi jumpa cikgu lah ya, aku nak letak jawatan. Maknanya masalah dia kat sini adalah dia macam ada konflik kan. Dia nak letak jawatan kerana dia tidak dapat menyiapkan laporan. Sebab itu je. Dan so dia create masalah dia sendiri dengan meletakkan jawatan. Sedangkan tidak ada sesiapa pun marah dia. Sebab cikgu pun mungkin faham, anak-anak buah dia pun faham kerja tu adalah kerja yang susah ya, tetapi dia meletakkan label diri dia secara negatif secara berlebih-lebihan tadi ya. Okey. Nombor 10, menyalahkan personal. Yang dimaksudkan menyalahkan secara personal adalah meletakkan satu kesalahan itu pada orang lain. Yang buruk-buruk tu semua orang yang buat ya. Sebab kalau
kalau orang katakanlah nama anda apa ni Ain lah, pinjam nama Ain ya Ain. Ain. Ain, apalah Ain kau buat macam ni? Laporan ni macam ni. Kemudian anda pun cakap, bukan aku yang buat. Aku tulis je. Tu, si Fazana yang bagi aku idea. Aku tulis je. Nampak tak bagaimana anda cepat-cepat shift kan kesalahan itu kepada orang lain. Yang mana yang akan mendatangkan masalah pula. Iaitu apabila Fazana dapat tahu yang anda memetik nama dia pula akan rasa bermasalah dengan anda ya. Sebenarnya kita hanya perlu cakap, salah laporan ni. Okey, tak apa. Nanti aku perbaiki. Sebab ada juga benda yang aku buat dan ada juga perkara yang yang Fazana buat. Ataupun anda boleh kata, salah okey, mungkin silap aku kot. So, tadi masa Fazana bagi aku tak check. Nampak tak? Bila kita menerima kesalahan itu yang memang betul, yang memang betul-betul kesalahan kita lah kan. Jadi kita pun memang nampak obvious sangat, so kita bagi tahu lah balik semula daripada kita mencipta masalah dengan orang lain pula ya. Itu maksud dia. Ini contohnya, aku tak tahu di mana aku letak buku program tu. Ini semua salah Azin bagi lewat buku program tu. Kalau tak aku dah balik bagi pada cikgu. Nampak tak? Bila dia buat macam ni, dia sebenarnya akan create masalah dengan orang lain ya. Nampak ya macam tu. Okey. Jadi sekarang ni untuk penyelesaian masalah yang menggunakan emosi dan pemikiran yang rasional ini, anda kena tahu it is about changing the way we think about things We can't control the situation we are in, but we can control the way we respond to it. Maknanya segala situasi, apa saja situasi yang boleh menimbulkan konflik, yang boleh menimbulkan masalah, anda kena tengok dulu situasi macam mana cikgu ajar tadi Okey. Jika situasi itu boleh diubah, kita gunakan teknik ideal. Jika situasi itu tidak boleh diubah, kita menggunakan teknik emosi. Dan jika situasi itu datangnya dari kita sendiri, yang create masalah itu, so kita hendaklah memikirkan, if you don't occupy your mind with good things, you will find bad things to occupy your mind. So kat sini kesimpulannya apa? Untuk mengelakkan diri sendiri yang create masalah, kita hendaklah berfikir yang positif untuk kesejahteraan minda kita Okey. So, ini adalah satu teknik 3 jalur daripada Dr. David D. Burns. Bagaimana pemikiran-pemikiran, skrip-skrip pemikiran kehidupan seharian kita yang menyebabkan kita berfikir secara tidak rasional. Apakah dia ciri-ciri pemikiran tak rasional yang cikgu ajar tadi? Yang 10 ciri tadi kan? Apa dia tadi? Melabel orang, melabel secara negatif, berlebih-lebihan, fokus kepada negatif. Apa lagi tadi? Menyalahkan personal ada 10 ciri tadi. Maknanya apabila anda berhadapan dengan situasi ini, bila anda duduk diam anda fikir ini bukan situasi untuk ideal, ini bukan situasi untuk emosi. Maknanya ini adalah situasi untuk merasionalkan. Jadi kita gunakan teknik 3 jalur. Apakah dia teknik 3 jalur ni? 3 jalur maksudnya jalur pertama kita tulis pemikiran. Apakah dia skrip pemikiran yang memberikan masalah kepada kita ataupun masalah kepada kawan kita yang nak jumpa kita tu sebagai PRS ada kawan yang datang jumpa kita kan. Okey. Dan kita senaraikan daripada skrip tu tadi, dia ni kategori apa Kadang-kadang dalam satu skrip dia boleh dah jatuh pada 3 kategori. Seperti apa? Berfikir berlebihan, fokus negatif ataupun menyalahkan personal. Nampak tak? Dalam satu skrip tu kadang-kadang dia boleh jatuh kepada 3 ciri. Maknanya terpulang kepada bagaimana skrip itu disebut. Jadi untuk jalur kedua, ciri pemikiran tidak rasional. Dan jalur ketiga ialah pemikiran rasional. Pemikiran rasional ini adalah anda kena latih balik minda ni, latih balik minda untuk bercakap kepada minda anda sendiri bagaimana ayat yang melegakan untuk kita sejahtera minda atau bagaimana ayat yang boleh kita gunakan kepada rakan kita untuk dia mendapatkan kesejahteraan minda. Okey, contohnya, okey, cikgu tak suka aku ataupun hari ni apa saja yang aku buat mesti salah. Okey. Dekat sini, apakah dia skrip dia? Skrip dia kat sini adalah cikgu tak suka aku. Kan? Okey.
Jadi dekat sini, apakah ada ciri pemikiran yang tidak rasional? Apakah ada ciri pemikiran yang tidak rasional? Macam cikgu sebut tadi, dia boleh satu, dua atau tiga. So dekat sini, berfikiran secara hitam putih. Maknanya, dia telah meletakkan satu nilai tanpa toleransi bahawa dia memang seorang yang tak berguna. Tak ada siapa yang suka aku, ya. Okay. Berfikir secara berlebihan. Maknanya sekiranya skrip itu dia letak, tak ada siapa suka aku. Cikgu pun tak suka aku. Nampak tak? Berfikir berlebihan. Sedangkan pada ketika itu, dia cuma ada masalah dengan satu orang saja. Ya, itu skrip dia. Kemudian melabel negatif. Melabel negatif macam mana? Dia tambah lagi skrip hidup dia. Aku tahulah aku ni tak kaya. Atau aku tahulah aku ni membosankan. Nampak tak ya? Jadi, bila anda berhadapan dengan kata-kata ini, yang memang kadang-kadang tanpa kita sedar, dalam kehidupan seharian kita, kita memang suka bercakap macam ni. Betul tak? Sebab dalam pemikiran kita ini, minda kita dia suka tangkap. Suka tangkap perkara-perkara negatif. Ya, macam cikgu sebut tadilah ya. Ada 10 orang yang puji kita, tapi kadang kita lupa siapa puji kita. Tapi satu orang yang hina kita, yang pelekehkan kita, satu orang itulah yang masih lagi tersimpan dalam minda separa sedar kita tu. Simpan, simpan. Padahal kan mungkin kali tu je lah orang yang kutuk kita selekeh ke ya, cakap pada hari itu saja kan. Tapi kita rasa macam marah dekat dia sampai bila-bila. Sebab yang 10 orang cakap dia handsome, cantik tadi kita tak ingat pun siapa dia. Tapi yang satu orang ni kutuk kita dah terasa. Okay. Angka 5, tulis maklum balas nasional dengan berfikir secara logik perasaan anda dan tulis semula pemikiran anda ketika itu untuk disesuaikan dengan pemikiran rasional yang perlu digunakan. Ya. Ini tugasan tu yang cikgu minta anda buat. Tugasan saya, okey tengok contohnya, tadi dia dah cakap kat sini kan. Cikgu tak suka aku. Hari ini apa saja yang aku buat mesti salah. Ini untuk lajur pemikiran ya, skrip pemikiran. Okey. Ciri pemikiran tidak rasional adalah berfikir secara hitam putih atau berfikir berlebih-lebihan atau melabel negatif. Jadi sekarang ni, pemikiran rasional ialah apa? Anda kena create sendiri skrip ya. Contohnya, tugasan saya mungkin lebih baik selepas ini kerana banyak kejayaan telah saya capai dan aku boleh belajar dari pengalaman ini. Tak ada bukti pun cikgu tak suka aku. Ya, nampak tak? Ayat-ayat yang dipilih sebagai PRS mestilah ayat-ayat yang positif dan ayat-ayat tu bila kita dengar, ia memberikan satu kelegaan dan juga signifikan untuk diri kita, membantu kita bergerak ke depan secara positif. Ingat ya, pemilihan skrip kata-kata yang betul akan menyebabkan rakan-rakan anda berada di dalam keadaan yang positif. Okey. Jadi 3 jalur ni nanti Cikgu Hassan akan masukkan dalam Google Classroom sebagai satu tugasan pada petang nanti ya. Jadi apa yang cikgu nak anda buat adalah anda mencipta skrip-skrip tidak rasional dan bagaimanakah pemikiran tidak rasional itu anda bina pula skrip pemikiran yang rasional. Nampak tak? Supaya cikgu nak latih sebenarnya adakah anda boleh atau tidak skrip-skrip yang tak rasional tu bila anda dapat mengesannya sebagai tak rasional, automatik otak anda boleh switch menjadikan dia rasional. Nampak tak? Jadi benda ni kena latihan. Kena latihan. Kalau tak latih, kita sendiri tak boleh nak bina ayat tu dengan baik ya. Okey. Contoh tadi ya, pemikiran. Tadi siapa tadi ya? Ada bagi tahu cikgu contoh pasal pembentangan tadi. So kita bagi contoh nombor 2. Alahai, asyik salah saja latihan matematik ni. Memang gagal dalam ujian nanti. Pasti gagal. Malas nak belajar matematik lagi. Pernah tak dapat kawan-kawan yang macam ni ya? Asyik salah je latihan matematik ni. Memang gagal dalam ujian nanti. Pasti gagal. Malas nak belajar matematik lagi. Jadi, contoh ni,
Contoh ni ya, contoh ni anda masukkan di dalam petak pemikiran. Ya, faham Okey, ni cikgu punya contoh. Nanti anda bagilah contoh anda sendiri ya, sebab cikgu nak 5. Cikgu nak 5 contoh. So, apa dia ciri pemikiran tak rasional? Ciri pemikiran yang tak rasional ni, kita pilihlah daripada 10 tadi. Fikir berlebihan, fokus yang negatif, kan? Sebab asyik salah matematik je. So, dia fokus negatif aja pada latihan muka surat 30 tu. Padahal muka surat lain mungkin dia boleh betul kan? Okay? Ataupun apa? Apa ni? Berlebih-lebihan. Kemudian, satu lagi tadi, berfikir hitam putih. Kita ada 10 ciri kan? Jadi anda pilih satu pun boleh, tetapi kalau anda rasa skrip ni boleh sampai 2, 3 pun tak apa. Anda tulis saja ya. Okey. Jadi sekarang ni yang penting adalah pemikiran rasional. Bagaimana anda membina skrip pemikiran rasional berdasarkan kepada pemikiran tidak rasional ini supaya ianya tidak menjadi masalah kepada anda. Sebab ingat ya, apabila kita berfikir secara negatif, ia akan membuatkan emosi kita sakit, sedih, kecewa dan ianya akan efek pada tingkah laku kita, tingkah laku kepada diri sendiri. Macam tak nak belajar lagi ke? Dan juga tingkah laku kita kepada orang lain. Kan kita dah tak nak kawan orang yang pandai ke? Kita dah tak nak bergaul dengan orang tu ke, orang ni ke? Nampak tak ya bagaimana pemikiran kita yang negatif, yang kita create sendiri masalah tu sebenarnya sebab kita yang berfikir secara negatif mempengaruhi emosi dan juga tingkah laku kita yang bermasalah. Dan bila kita jumpa kawan dengan kaunselor, kita kata orang lain yang bermasalah dengan kita. Dan bila kita korek-korek sebenarnya, punca utama adalah kita sendiri yang berfikir negatif terhadap diri sendiri. Ya, kita yang membayangkan bahawa orang tak nak kawan dengan kita. Okay? Alright. Tugasan ini akan dimasukkan ke dalam Google Classroom dan cikgu harap anda boleh menghantar kepada cikgu semula. Cikgu nak bagi sampai hari apa sebab kerja semalam pun cikgu tengok ada yang tak buat lagi. So untuk teknik 3 jalur ni cikgu bagi sampai 20 hari bulan boleh? 20 hari bulan ya. Ada respon tak? Boleh ke tak ni 20 hari bulan? Kena hantar ini juga. Okey, terima kasih Damia. Boleh cikgu. Terima kasih. Sekejap ya, cikgu tulis kat sini. Hantar pada 20 hari bulan. Okey. Cikgu nak masa anda buat skrip ni, anda membayangkan tahu sama ada pengalaman sendiri ataupun pengalaman kawan-kawan berfikir secara tidak rasional ni. Sebab cikgu nak semak cara anda merespon pemikiran rasional ni betul atau tidak So jangan pakai buat cuba ingat balik, cuba duduk kena fikir apakah dia skrip harian kita yang menyebabkan kita tidak rasional, yang menyebabkan bermasalah pada diri kita pula ya. Okey. Cikgu buka kepada sesi soal jawab. Ada sesiapa nak tanya cikgu apa-apa soalan? Semua faham ya? Faham cikgu. Okey. Seronok tak belajar tentang teknik 3 jalur ni? Sebab ini kena dengan kehidupan seharian anda, betul tak? So cikgu harap apabila anda dapat ilmu ni, ya, anda aplikasi pada diri sendiri dulu ya. Bila anda aplikasi pada diri sendiri dulu, ini lebih mudah untuk anda membantu orang lain. Sebab perkara-perkara yang cikgu sebut tadi memang skrip harian kita, betul tak? Skrip harian remaja-remaja, murid-murid sekolah menengah memang suka ya, berlebih-lebih, berfikir yang tidak rasional ya, yang menyebabkan masalah pada diri anda juga. Jadi mulai sekarang kita kena berfikir ya. Sekejap Mukri, cikgu yang 10 ciri-ciri ni cikgu ada masukkan dalam DC ke cikgu untuk rujukan tambahan? Ada. Nanti cikgu Hasnan dia akan uploadkan sebab cikgu Hasnan record ni, dia record sebab cikgu Hasnan kata dia akan masukkan dalam YouTube. Jadi nanti cikgu punya nota ni, kira nota lah ya, PowerPoint ni anda boleh ambil dari situ. Sebab tu cikgu cakap cikgu bagi sampai 20 hari bulan. So nanti kita boleh check satu-satu. Kalau skrip macam ni untuk yang macam mana ya. Okey. Cikgu menjawab ya Mukris ya. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Cikgu Okey Cikgu Haiza, saya dah masukkan tugasan individu untuk topik 3 ke dalam GC. So semua peserta yang ada dalam ni boleh semak dekat GC nanti.
Terima kasih Cikgu Hasnan ya. Cikgu Hasnan kata Cikgu Hasnan dah masukkan. Cuma tinggal nota sajalah, belum masuk lagi ya. Mungkin selepas sesi ni nanti Cikgu Haiza akan send kepada saya untuk saya masukkan, ataupun Cikgu Haiza pun boleh masukkan dalam GC terus. Cikgu Hasnan yang ni memang dalam YouTube nanti kan akan masuk kan? Ya, betul. So Cikgu Hasnan nanti akan masukkan dalam YouTube, maknanya dah kira nota lah ni kalau kamu nak ambil ya. Okey, Cikgu rasa kalau dah tak ada apa-apa, kehadiran. Untuk kehadiran, pastikan nanti selepas sahaja habis sesi ni, kamu pergi ke portal latihan sama macam semalam, buat isi laporan latihan untuk topik 3 pula. Semalam isi topik isi laporan latihan untuk topik 4. So hari ni buat untuk topik 3 pula. So itulah dikira sebagai kehadiran rasmi kamu. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu minta maaf sekiranya ada perkara-perkara yang cikgu ajar tadi ada yang terkena dengan diri kamu ya, yang menyebabkan kamu rasa kecil hati ke, rasa sedih ke ya. Okey, cikgu minta maaf. Semoga kita boleh berjumpa lagi. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan, cikgu dah bagi nombor handphone cikgu semalam ya. Kamu boleh rujuk pada cikgu dan jadikan tabiat kemahiran latihan pembukaan nasional ini sebagai satu latihan setiap hari ya, supaya anda dapat berfikir secara rasional. Setiap kali ada skrip-skrip yang anda sendiri create masalah terhadap diri sendiri. Itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih.